Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam program Teacher Training pada hari ini, saya bersama-sama dengan guru-guru kami daripada sekolah rendah dan sekolah menengah telah mengadakan satu perbincangan berkenaan dengan sebuah topik yang berasal daripada psikologi tetapi kemudian diaplikasikan di dalam dunia pendidikan, iaitu berkaitan dengan learn helplessness. Learn helplessness adalah merupakan satu topik yang memanfaatkan dapatan daripada psikologi untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran, menyokong, membantu pelajar yang berhadapan dengan kesulitan-kesulitan tertentu di dalam pembelajaran mereka. Berkaitan dengan learn helplessness ini, dia mengingatkan saya kepada sesuatu yang sering saya sebutkan dahulu kala bagi sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan yang pernah saya kendalikan dalam pelbagai siri topik, iaitu berkaitan dengan baby elephant syndrome. Bagaimana di dalam situasi ini, seekor anak gajah telah diikat, ditambat di sebuah tiang dengan seutas tali, dan kerana gajah itu masih kecil, curious, nak tahu persekitaran, tak nak dengar cakap ikut peraturan, dia sentiasa cuba untuk melepaskan dirinya. Tetapi gajah tersebut tidak dapat melepaskan dirinya kerana dia masih seekor anak gajah dan tidak berupaya untuk mengatasi kekuatan tali dan ikatan tersebut. Tetapi lama-kelamaan apabila anak gajah itu telah dewasa, dia sudah tidak lagi berusaha untuk melepaskan dirinya walaupun dirinya sudah jauh lebih kuat dan tali itu sudah jauh lebih kecil jika dinisbahkan dengan kekuatannya. Dan apa yang dialami oleh anak gajah itu ialah apa yang dimaksudkan dengan learn helplessness, iaitu keputusasaan yang dipelajari, iaitu satu bentuk tindakan, sikap, perbuatan, pilihan yang terjadi kesan daripada pengalaman yang memberitahu dan membentuk kepercayaan tertentu dalam diri seseorang. Berkaitan dengan topik ini, saya kongsikan perbincangan itu berdasarkan kepada sebuah buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Robert and Myrna Gordon yang bertajuk The Turn of Child, Learn Helplessness and School Failure. Adalah sangat mendukacitakan semasa kita membaca buku ini, walaupun ia menceritakan tentang fenomena yang berlaku di Amerika Syarikat, tetapi terlalu banyak persamaan dengan apa yang kita ketahui terjadi di dalam negara kita, yang kita akan sentuh selepas daripada ini. Secara asasnya, di dalam konteks sebuah bilik darjah, learn helplessness berlaku apabila seorang pelajar itu berulang kali mengalami kegagalan, sama ada kegagalan di dalam subjek tertentu ataupun kegagalan yang merujuk kepada keseluruhan pencapaian ataupun perkembangan persekolahan budak ni tadilah. Katakanlah sekolah tu ada peperiksaan akhir tahun, peperiksaan pertengahan tahun, kemudian pelajar di ranking mengikut nombor 1, 2, 3, 4, maka pelajar-pelajar yang mengalami learn helplessness ini selalunya datang daripada kelompok mereka yang berulang kali mengalami kegagalan dan mereka menganggap kegagalan itu sebagai sesuatu yang signifikan kepada mereka. Yang kita akan nampak nanti, bagaimanakah signifikasi itu berlaku dan tidak berlaku. Dan ini juga terjadi apabila budak-budak ini started to put in less and less effort. Mereka semakin kurang dan kurang berusaha untuk mengubah keadaannya. Dan it negatively affected the self-confidence and self-respect. Bukan sahaja usahanya berkurang, pencapaiannya merosot, tetapi pandangan budak itu terhadap dirinya sendiri juga semakin merudum, hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap kemampuannya untuk berjaya. Adalah sangat menyedihkan kalau sekiranya bila kita ungkap macam ni, kita describe begini, yang kita bayangkan adalah majoriti pelajar di sebuah sekolah. Dan inilah yang disentuh di dalam buku The Turn of Child, bagaimana di Amerika Syarikat, para pelajar apabila pergi ke sekolah, mereka belajar bagaimana untuk tidak belajar disebabkan oleh kehampaan mereka terhadap peluang untuk mereka menjadi lebih baik, bukan semata-mata kerana lemahnya keupayaan mereka, tetapi kegagalan daripada penggubal polisi dan mereka yang mereka bentuk pembelajaran itu mengambil kira aspek
emosi efektif yang berlaku kepada anak-anak ini beyond mengatasi persoalan kognitif dan akademik semata-mata. Baik, ada pelbagai definisi yang diberikan oleh para penyelidik berkenaan dengan hal ini. Saya kongsikan sebahagiannya. Yang pertamanya adalah definisi daripada Robert N. Wallace pada tahun 1990. Beliau mengatakan bahawa learned helplessness describes children who believe that they have no control over the learning process and have experienced multiple failures in attempting to negotiate a pleasurable environment. They perceive effort as having little effect on desired outcomes, and consequently, they show a decrease in effort and persistence and in thinking. Secara umumnya, learned helplessness ini mengungkapkan keadaan di mana kanak-kanak itu percaya bahawa mereka tidak mempunyai kawalan ke atas proses belajar. Maknanya, kalau kita ada kawalan ke atas proses belajar, kita boleh mengenal pasti. Kalau misalnya kita gagal, bila kita check balik, oh kita gagal ni sebab masa belajar hari tu cara ambil nota salah. So kita ubah cara ambil nota. Waktu kita mengulang kaji pelajaran tidak optimum. So kita ubah waktu. Kita dapat kenal pasti punca dan kesilapan, kelemahan kepada strategi cara kita belajar, dan kita boleh fikirkan macam mana kita nak atasi. Tetapi dalam situasi learned helplessness, anak-anak ini berpendapat bahawa mereka tidak mempunyai kawalan ke atas proses pembelajaran. Dalam arti kata yang lain, there's nothing they can change. Tak ada apa yang mereka boleh ubah. Dan mereka mengalami beberapa siri kegagalan dalam proses untuk mendapat hasil yang lebih baik. Mereka melihat usaha sebagai sesuatu yang mempunyai pengaruh yang terlalu kecil ke atas hasil yang mereka harapkan. Maknanya kaitan di antara usaha dengan hasil itu semakin merudum, merosot, dan mereka tak nampak ada apa-apa yang boleh diusahakan untuk mengubah hasil. Dan ini juga mempengaruhi konsistensi mereka, kedatangan mereka ke sekolah, partisipasi mereka dalam aktiviti di kelas, dan juga cara mereka berfikir tentang diri mereka, masa hadapan dan kehidupan secara umumnya. Ini definisi yang dikemukakan oleh Robert N. Wallace 1990. Seterusnya, kita juga boleh melihat definisi kedua. Learned helplessness is a term used to describe the problem of the child who, after experiencing failure or being labelled by the school system as learning disabled, engages in non-productive thoughts about his or her ability. Definisi yang dikemukakan oleh Dweck and Elliott 1988. Learned helplessness ini merujuk kepada satu terma yang mengungkapkan keadaan di mana masalah seorang pelajar apabila dia mengalami kegagalan ataupun dilabel oleh sistem sekolah sebagai pelajar yang bermasalah. Dan kesan daripada label berkenaan dan juga pengalaman berulang kali gagal itu telah menyebabkan dia terjebak di dalam pemikiran tidak produktif berkenaan dengan kemampuan dirinya. So dia percaya yang dia tidak berkemampuan untuk mendapat sesuatu yang lebih daripada apa yang dia dah dapat. Dan ini adalah satu perkara yang sangat mendukacitakan apabila ia berlaku. Definisi ketiga yang dikemukakan oleh Greer and Weathert 1987, learned helplessness is a phenomenon wherein people are repeatedly exposed to situations beyond their control. Such exposure results in passivity, decreased interest, and a reduction in the initiation of responses. Learned helplessness merujuk kepada satu fenomena bila mana manusia berulang kali menghadapi keadaan yang di luar kawalan mereka. Pendedahan kepada tragedi demi tragedi itu telah menyebabkan berlakunya passivity. Mereka menjadi pasif, decrease interest, minat yang merosot, dan juga reduction in the initiation of responses, dan semakin berkurang respon mereka, reaksi mereka terhadap satu-satu keadaan yang memerlukan mereka untuk buat something, mereka decided untuk tak buat. Semakin berkurang dan berkurang. Dan dalam definisi ketiga ini, ia adalah merupakan definisi yang pergi beyond
murid-murid sekolah. Dalam arti kata yang lain, learn helplessness juga boleh berlaku kepada orang dewasa seperti kita. Manakala definisi keempat ini adalah definisi yang dikemas kini oleh tokoh yang menghasilkan definisi tersebut pada tahun 1960-an, iaitu Dr. Martin Seligman, yang mana di dalam buku bertajuk Learn Helplessness, beliau mengatakan bahawa learn helplessness is a state of inaction and depression arising from a realization that one's efforts are ineffectual in attaining one's goal. Ayat dia ayat psikologi lah kan, yang mungkin rumit sikit, tapi basically maksud dia ialah satu keadaan yang inaction, yang tidak bertindak balas, tidak ada tindakan, tidak ada reaksi, dan juga disusuli dengan kemurungan, depression, yang terbit daripada satu kesedaran seseorang itu terhadap kemampuannya ataupun usaha-usahanya sebenarnya tidak ada apa-apa kesan untuk mengubah sesuatu yang dia nak capai. Dari manakah datangnya learn helplessness ini? Dia bermula dengan satu uji kaji yang dilakukan oleh Martin Seligman pada tahun 1960-an, yang mungkin uji kaji sedemikian rupa dah tak boleh nak dibuat sekarang kerana dia sangat kejam lah ya, terhadap haiwan. Dalam kes ini, Dr. Seligman ketika melakukan satu uji kaji berkaitan dengan hubung kait di antara cause and effect, conditional reaction dalam satu keadaan, saya tak ingat sangat exact dia dalam bidang psikologi. Dr. Seligman ini telah meletakkan seekor anjing di dalam satu kandang dan dia akan membunyikan loceng, kemudian mengenakan renjatan elektrik kepada anjing tersebut. Bunyi loceng, renjatan elektrik. Bunyi loceng, renjatan elektrik. Bunyi loceng, renjatan elektrik. Dan selepas beberapa kali hal itu dibuat, apabila beliau membunyikan loceng, anjing itu terus memberikan reaksi yang sama seolah-olah dia kena renjatan elektrik walaupun dia tidak dikenakan renjatan elektrik. Itu di peringkat awal uji kaji, dan ada kesimpulan daripada uji kaji berkenaan yang saya tidak sentuh. Tetapi uji kaji tersebut dilanjutkan lagi apabila Profesor Seligman telah menggunakan anjing yang sama di dalam satu lagi uji kaji fasa kedua. Dan fasa kedua ni ialah anjing itu diletakkan di dalam sebuah kandang yang dibahagi dua. Bahagian yang pertama di mana anjing itu berada ialah bahagian yang boleh mengenakan renjatan elektrik, manakala bahagian di sebelah situ adalah bahagian yang selamat. Apabila dikenakan renjatan elektrik, sepatutnya anjing akan bangun dan berpindah ke sebelah untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi apa yang mengejutkan Dr. Seligman ialah apabila dikenakan renjatan elektrik, anjing tersebut pasrah. Dia terima sahaja. Dia tak lompat pun untuk selamatkan diri dia. Dan ini adalah ekoran daripada sesuatu yang telah dipelajarinya. It was a learned helplessness, bahawa dia sudah tidak boleh buat apa-apa untuk menyelamatkan diri daripada terkena renjatan elektrik tersebut. Dan ini disahkan lagi apabila anjing itu digantikan dengan satu anjing lain yang tidak dikenakan renjatan elektrik di peringkat awalnya, maksudnya fresh lah. Ya, bila anjing itu diletakkan situ dan apabila dikenakan sahaja renjatan elektrik, anjing itu terus melompat ke bahagian sebelah untuk menyelamatkan diri seperti yang sepatutnya. Dan dari persinilah datangnya asalnya perbahasan mengenai learn helplessness yang kemudiannya diaplikasikan kepada manusia dan kemudiannya dilanjutkan aplikasinya kepada dunia pendidikan seperti yang kita bincangkan pada kali ini. Bila mana seseorang itu mengalami learn helplessness, ia mempengaruhi fungsi individu tersebut di dalam motivasinya, kognitif dan juga emosi. Ya, ada tiga dimensi di mana learn helplessness ini membekas ya, dalam diri seseorang. Yang pertamanya di dalam aspek motivational function. Ya. Dalam motivational function, children lack the will to try to accomplish something and are discouraged to make an effort, believing that their learning process is out of their control. Kanak-kanak yang mengalami learning helplessness ini kehilangan keazaman untuk mencuba bagi mencapai sesuatu dan hilang
galakkan untuk berusaha kerana mereka ini percaya bahawa proses pembelajaran berada di luar kawalan mereka. So there's no point untuk berusaha. Maka mereka kehilangan motif untuk melakukan sesuatu. Dan aspek motivasi ini adalah something yang sangat delicate dan amat rumit, begitu kompleks yang perlu kita berikan perhatian. Manakala daripada aspek kognitif pula, students have the notion that failure is inevitable, even though that's not true, as they miss seeing the logical connection between trying and succeeding and not trying and failing. Dari aspek kognitif, cara seseorang budak itu memproses logiknya dah jadi tak betul bila mana mereka ini beranggapan bahawa kegagalan adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Walaupun ia tidak benar. Kerana budak ini kehilangan upaya untuk melihat hubungan logik yang wujud di antara usaha dan kejayaan, tidak berusaha dan gagal. Pada tanggapannya, usaha tidak membawa kepada kejayaan, usaha dan tidak usaha tidak akan mengubah apa-apa. Dan ini adalah tertanam di dalam kognitif beliau, iaitu cara beliau memproses logik ketika mana telah terjadi apa yang diistilahkan sebagai learned helplessness. Yang ketiga, children start to think, daripada aspek emosional pula, children start to think less of themselves and start to doubt their own abilities, which can lead to lowered self-esteem and even depression. Kanak-kanak yang berhadapan dengan learned helplessness ini bukan sahaja tidak berusaha dalam kelas, bukan sahaja tidak mahu menambah effort dan juga tidak lagi berpartisipasi secara aktif, kira macam pasrah sahaja, tidak cukup sekadar hal tersebut yang merupakan faktor-faktor luaran dalam kehidupan pelajar berkenaan, kanak-kanak berkenaan, tapi yang lebih menyedihkan kerana dia juga masuk ke dalam diri budak itu apabila kanak-kanak yang mengalami learned helplessness ini mula memandang rendah kepada dirinya sendiri dan itu menyebabkan mereka hilang keyakinan terhadap kemampuan mereka untuk buat something dan juga mereka mempunyai low self esteem dan ini juga boleh menjurus kepada depression, kemurungan. Dan ini adalah perkara yang mendukacitakan. Bagaimanakah guru-guru boleh melakukan sesuatu untuk mengenal pasti ciri-ciri pelajar-pelajar yang kita perlu berikan tumpuan dan perhatian? Saya kena tegaskan di sini lebih awal, di dalam budaya masyarakat kita yang berkemungkinan meremehkan pertembungan, masalah, krisis, emosi, psikologi kanak-kanak dengan menganggap semua itu mengada-ngada, macam there's no kamu datang sekolah, kamu belajar je lah, kenapa nak terjebak dengan benda-benda yang macam ni. Dan it's very difficult untuk mengakui kewujudan masalah ini, terutamanya kalau cikgu itu hanya fikir habiskan silibus, siapa lebih berusaha akan gagal. Kalau kamu banyak drama-drama, hanky-panky kamu, dan nasib kamu lah. Dan tidak relevan lah perbincangan kita ini. Basically, untuk mengenal pasti hal ini, beberapa perkara disenaraikan. Yang pertamanya, a student shows signs of low motivation for work and looks disinterested and passive in class. Seorang pelajar itu menunjukkan tanda-tanda motivasi yang rendah untuk berusaha dan menunjukkan rasa tidak minat serta pasif di dalam kelas. Ini perkara pertama yang boleh. Cuba kita fikirkan. Kalau kita seorang pendidik, kalau kita seorang guru, ada tak pelajar yang ada ciri macam ini yang konsisten untuk satu tempoh masa yang panjang adanya hal ini? Kedua, a student rarely asks questions and shows genuine interest and enthusiasm towards topics during class. So the teacher must engage them as they don't tend to show initiative. Seorang pelajar itu jarang-jarang sekali bertanya soalan dan menunjukkan minat secara tulen serta bersemangat terhadap topik yang dibincangkan dalam kelas. Buatlah topik, macam-macam topik muncul kan dalam silibus kita, tapi pelajar tersebut tidak menampakkan sebarang minat dan amat jarang bertanya soalan. Sehingga guru perlu melakukan sesuatu
untuk menjadikan budak itu terbabit di dalam aktiviti kerana mereka jarang sekali berusaha menunjukkan inisiatif untuk membabitkan diri. Kemudian yang ketiga, a student is quick to answer the teacher's question with "I don't know" or "I'm not sure" without really putting any thoughts into it. Seorang pelajar yang mengalami learn helplessness ini amat pantas menjawab soalan yang diajukan oleh cikgu kepadanya dengan jawapan, "Saya tak tahu." Saya tak pasti. I don't know. Entahlah, tak tahulah cikgu. Wallahualam. Without really putting any thoughts into it. Tak ada usaha pun nak fikir lebih. Ya macam terus sahaja, cepat je jawab, entah, tak tahu. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Dan bila selalu pelajar ni bertanya, kita perlu aware, peka dengan hal ini. Yang seterusnya, a student has a tendency to get easily discouraged when a teacher corrects them or points out a mistake in their work. This makes them feel like they won't be able to finish the task. Guru menunjukkan kesilapan murid, membetulkan satu benda yang murid salah buat adalah perkara biasa, adalah rutin. Tetapi dalam keadaan yang biasa, pelajar mengambil pembetulan itu sebagai satu rutin biasa untuk mereka melakukan pembetulan dan memahami di mana silapnya. Tetapi bagi pelajar yang mengalami learn helplessness, mereka mempunyai kecenderungan untuk bila cikgu membetulkan kesalahan mereka, mereka akan jadi discouraged. Macam itulah, ya. Maknanya kalau istilah yang mudah orang sebut macam piss off, ya, bila keadaan itu berlaku. Dan mereka menyebabkan mereka rasa memang tak boleh nak buat lah benda ni. Maksudnya dia macam sangat fragile, ya. Bila kita betulkan sikit, macam terus give up. Getting a bad grade doesn't make them sweat, as they are used to it and think that no matter what they do at school, a bad grade is inevitable. Pelajar yang mengalami learn helplessness ini juga tidak mengambil masalah gagal dalam peperiksaan ke, markah yang terendah ke, sebagai something yang menyebabkan mereka ini stress ke tension. No, they just accept kerana mereka sudah terlalu biasa dengannya dan mereka fikir bahawa tak kira lah buat macam mana pun, grade yang rendah adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Ini adalah 5 di antara simptom-simptom yang boleh seorang guru gunakan untuk mengesan kalau-kalau ada di kalangan pelajar yang mengalami apa yang disebut sebagai learn helplessness. Namun ia adalah amat mendukacitakan dan menyedihkan kalau sekiranya kita melihat ke 5 simptom ini dan ia menggambarkan majoriti pelajar. Sama ada di sebuah negara ataupun di sebuah sekolah ataupun di dalam kelas kita, then something really bad. It's not about you, it's not about the students. Ia adalah sesuatu yang sistemik. Dia mungkin berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan itu sendiri. Namun, kita sebagai guru mempunyai kuasa dan kemampuan dan ilmu serta kemahiran untuk meminimumkan masalah ini, malah untuk melakukan perubahan sekiranya kita berkeazaman untuk melakukannya. Dan itu hasrat saya dalam perkongsian ini. So, bagaimanakah guru boleh membantu pelajar untuk mengatasi learn helplessness? Saranan-saranan yang saya kongsikan ini tidak sama sekali bermaksud ia adalah sesuatu yang mudah buat selesai. Tidak. Tapi we can start somewhere. Kita boleh memulakan usaha kita daripada satu tempat, kan, sedikit-sedikit kita lakukan usaha. Yang kita balik semula kepada aspek yang ketiga tadi, motivational, kognitif dan emotional. Maka demikianlah juga langkah-langkah yang boleh kita lakukan adalah dalam 3 kategori itu juga. Yang pertama, dari aspek motivational, encourage the effort and assure them there's no reason to be afraid of making a mistake. Try not to be critical when they give a wrong answer. Berikan galakan kepada anak-anak ini, pelajar-pelajar kita, dan yakinkan mereka bahawa tidak ada masalah untuk mereka buat salah. Berada di sekolah memang adalah tempat untuk kita silap, untuk kita salah. Kalau salah dalam kerja kat depan-depan nanti mungkin lain dia punya risiko dia. Kalau kita salah keputusan dalam kehidupan mungkin lain risiko dia. Tapi salah dalam pelajaran, saya ada di sini sebagai guru kamu untuk bimbing kamu. Dan it's okay untuk salah.
Hal ini tidak cukup sekadar kita cakap, tetapi budak-budak itu akan memerhati bagaimanakah budaya di dalam sebuah bilik darjah. Adakah kesilapan akan menjadi bahan ketawa? Adakah kesilapan akan dimarahi? Adakah cikgu lebih menghargai jawapan yang betul berbanding dengan usaha pelajar untuk menjawab? Semua itu dalam keadaan sedar atau tidak sedar diperhatikan oleh pelajar. So dia tak boleh jadi slogan, dia tak boleh jadi satu quick fix, melainkan you as a teacher genuinely believe dalam hal ini dan menanam keyakinan itu kepada anak murid. Try not to be critical when they give a wrong answer. Bila mereka berikan jawapan yang salah, jangan terlalu kritikal, utamakan dan berikan kredit kepada usaha mereka, effort mereka, keberanian mereka mengambil risiko untuk cuba menjawab. Dan take special care not to overlook quiet students. Ambil sedikit langkah yang lebih berhati-hati agar kita tidak terlepas pandang dengan pelajar-pelajar yang senyap di dalam kelas. Ini daripada aspek motivational yang boleh secara overall, secara generalnya kita lakukan sebagai guru untuk bantu para pelajar. Kemudian yang keduanya, daripada aspek kognitif, untuk mengubah proses logik mereka supaya mereka dapat fikir balik dengan waras dan mereka boleh mengatur kembali strategi macam mana mereka nak belajar dengan lebih baik untuk dapat hasil yang lebih baik, insya-Allah. So show them the difference between growth mindset yang bersandarkan kepada effort, usaha, dan fixed mindset yang berkaitan dengan abilities. Sekiranya budak-budak ni ada fixed mindset dalam konteks learn helplessness, mereka menganggap bahawa keupayaan mereka cacat, keupayaan mereka rosak, keupayaan mereka adalah di tahap itu sahaja and tak ada apa yang boleh mereka buat untuk mengubah apa yang berlaku. Tetapi growth mindset adalah berpaksikan kepada effort, iaitu kalau you ubah usaha, you perbaiki usaha, you lakukan usaha dalam bentuk yang lebih baik, kita boleh ke hadapan. Salah satu daripada teknik yang boleh dipakai dalam hal ini adalah dengan menggunakan orang kata kaedah Swiss lampu. Ya, mana kita tutup lampu dalam kelas kita dan kelas kita menjadi lebih gelap ataupun gelap sepenuhnya. Kita tanya, adakah sekarang ini cahaya tidak wujud? Jadi pelajar kata dalam kelas sekarang ni tak wujudlah. So adakah kegelapan ini kekal selamanya? Tidak. Kenapa kita gelap? Kenapa cahaya tidak ada? Kerana kita telah tekan switch lampu, Swiss lampu itu kita switch off dia. So dalam diri kita juga, kita rasa gelap, kita rasa tidak ada peluang, tidak ada harapan kerana kita telah tekan satu switch dalam pemikiran kita yang telah shut down benda ni tadi. So kalau kita switch on semula, switch yang betul, cahaya akan datang. Jadi mari semua kita cari switch itu untuk on balik keyakinan kita bahawa kita boleh berjaya. Ini daripada aspek kognitif. Ya. Manakala yang ketiganya adalah daripada aspek emosional. Slowly build their confidence by providing them more time and help. Of course, dengan kemahiran dan pengalaman yang cikgu ada, kita boleh adjust. Contohnya macam bila kita berikan satu tugasan kepada pelajar, kita boleh pecahkan tugasan itu kepada langkah-langkah yang lebih kecil supaya ia lebih doable dan kemudian berikan lebih masa. Dan cikgu-cikgu juga berikan pujian, perhatian, galakan ke atas usaha dan bukan semata-mata kepada hasil. Dan untuk membolehkan perkara-perkara ini terjadi, saya faham ia adalah sesuatu perkara yang sangat sistemik. Ia tidak mudah untuk dilakukan, terutamanya kalau cikgu-cikgu terikat dengan bebanan nak menghabiskan silibus. Dahlah nak habiskan silibus, lepas tu nak kena report pula silibus itu habis dan nak kena buktikan silibus itu habis. Dan cikgu tidak mempunyai banyak ruang untuk buat benda ini. So agak menyedihkanlah ketika penyakitnya lain, kita beri ubat yang lain. Kemudian penyakit yang tak diubat itu, kita highlightkan kewujudannya sehingga menenggelamkan kejayaan lain yang ada ataupun memang tak dapat nak berjaya pun disebabkan oleh penyakit yang tidak diubat ini. Contohnya, di sekolah kami, di Khalifah Model School, khususnya di sekolah menengah
Ketika saya masih berada di Malaysia dan belum pergi ke Finland pada tahun 2016, salah satu daripada perubahan yang saya usahakan di kalangan guru di sekolah kami adalah untuk membahagikan 50 minit waktu mengajar itu kepada beberapa segmen. Dan segmen itu bukanlah black and white, kerah jegang macam tu, tidak. Tapi maknanya kita allocate certain masa untuk guru-guru membahagikan aktiviti-aktiviti di dalam satu sesi mengajar. Contohnya macam 5 minit yang pertama cikgu masuk, kemaskan kelas, tengok pelajar bersedia ataupun tidak bersedia, perhatikan pelajar, semua hadir ke tak hadir, siapa yang dekat tandas, senyum, tanya khabar kepada para pelajar 5 minit yang pertama. Kemudian 5 minit yang berikutnya, kita recap apa yang kita dah belajar sebelum ini dan bagaimanakah apa yang kita dah belajar itu kaitannya dengan benda yang kita nak ajarkan pada kali ini pula. Kemudian dalam 10 minit yang berikut contohnya, ia adalah sesi untuk kita memperkenalkan topik, menjelaskan kepada para pelajar dan memahamkan kepada mereka mungkin satu benda baharu yang mereka akan pelajari ataupun sedang pelajari dalam sesi tersebut. Kemudian dalam 15 minit yang berikutnya, kita dah 5 minit, 5 minit, 10 minit, kemudian 10 minit perangan dah 20. Kemudian 15 minit berikutnya adalah diskusi dalam kumpulan. Maknanya pelajar-pelajar berdiskusi sesama mereka tentang topik yang diberikan tadi, membuat kerja-kerja yang bersifat sesama mereka dan tidak memerlukan kita. Itu adalah masa yang precious, ya, masa yang sangat berharga untuk semasa 25-30 minit yang awal tadi, sambil kita buat benda-benda tadi, kita recap, kita tanya khabar, kita perkenalkan subjek, mata kita juga memerhatikan siapa pelajar yang responsif, mana pelajar yang tak responsif, dan ketika budak-budak sedang discuss dalam kelas, itulah masanya kita pergi jumpa dengan budak-budak yang memerlukan bantuan tadi. Ada pelajar yang macam kebingungan, nampak panik ataupun memang hanyut tak ke mana tu, datang dekat pelajar tu. Apa khabar? Macam mana? Faham ke apa yang cikgu ceritakan tadi? Apa yang kamu fikirkan? Ada tak apa yang cikgu boleh tolong? Mungkin dalam tempoh beberapa saat, 30 saat, 40 saat, 1 minit, kita bersama dengan pelajar tu, kita tak boleh menyelesaikan keseluruhannya. Tapi kalau ada rezeki, Alhamdulillah, kita terus tunjuk macam ni caranya. Saya juga dalam pengalaman saya, ada pelajar-pelajar yang tak faham bila kita bagi penerangan umum, pelajar lain faham. Dia tak boleh faham. Tapi benda yang sama, bila kita datang dekat dia dan kita explain dekat dia, dia boleh faham. Ya, dan dalam pengalaman saya, ada pelajar yang saya doakan semoga hari ini mereka sudah menjadi orang yang lebih kuat dan lebih berkeyakinan diri. Pada masa tersebut, jiwa mereka penuh dengan kegelisahan, nervousness dan learn helplessness ini. Dan bila saya korek, ia adalah kesan daripada masa mereka sekolah, masa di sekolah rendah dulu, cikgu-cikgu memburukkannya, mengatakan dia budak bodoh, dia ni. Bila cikgu baru datang, cikgu lama bagi tahu cikgu baru bahawa budak ni memang hopeless. Dan itu telah menyebabkan dia percaya sedemikian rupa. So bila dia masuk ke sekolah kami, dia mengambil masa yang sangat panjang. Dan semasa sesi laporan berjumpa dengan ibu bapa, saya kongsikan dengan ibu bapa pelajar yang sangat saya kasihi dan saya ingini. Saya bagi tahu pada mak ayah, walaupun perkembangan akademik dia masih rendah, tetapi anak kesayangan kita ni masa mula datang sekolah dulu sepatah haram, tak boleh bercakap, tak boleh nak buka mulut. Tapi sekarang dia dah boleh bagi pendapat, dia dah berani mencuba, dalam kelas dia sudah mula untuk mengemukakan pendapat. Walaupun jawapan-jawapan dia selalu salah, tapi dia sudah berani dan dia semakin percaya yang dia boleh belajar. Dan saya nak ibu bapa faham dan terima bahawa itu adalah satu perkembangan yang sangat baik yang terjadi kepada budak ni tadi. Yang bagi saya, bila saya belajar kemudian tentang learn helplessness ini, saya ingat kepada beliau dan saya bersyukur kerana Allah rezekikan kepada saya untuk mengesan masalah yang pelajar itu hadapi dan melakukan sesuatu mengenainya. Dan di sinilah pentingnya untuk pendidikan bukan berorientasikan keputusan periksa, tetapi meraihkan proses pembelajaran, perkembangan pelajar, kecintaan budak tu kepada pembelajaran, ilmu dan suka nak mencuba. Dan ini adalah satu perkara yang sangat
penting. Kemudian dalam beberapa minit yang terakhir tu kita recap balik, conclude balik dan kita lepaskan pelajar. Maka cikgu-cikgu sentiasa bahagikan dalam 50 minit setiap kali mengajar satu-satu subjek tu, you cuba masukkan komponen-komponen ni dan make sure ada lebih kurang dalam 15 minit, 10 minit, 20 minit yang pelajar berdiskusi ketika itu adalah waktu untuk anda pergi jumpa. Bukan hanya pelajar yang bermasalah, tapi saya juga emphasize untuk cikgu pergi jumpa dengan pelajar yang advance, pelajar yang cemerlang, yang mungkin berasa bosan dengan tahap pembelajaran yang tidak cukup mencabar untuk dirinya. Mereka ni juga perlu dibantu. Kita datang tanya, okey tak, macam faham kan? So, ada tak cara lain yang kamu jumpa? Do you see something different? Ada tak something yang cikgu tak cakap yang kamu tahu, yang kita boleh highlight? Can you help your friends to understand? Can you show your way? Itu juga di antara beberapa perkara yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar genius yang juga dalam kategori berkeperluan khas. Baik. Dan yang terakhir dalam perbincangan ini ialah bagaimanakah how our faith can help students overcome learn helplessness, tentang soal keimanan kita kepada Allah, rahmat, kasih sayang Allah, Allah memerhatikan usaha. Kita ingat balik bagaimana Nabi SAW menyatakan orang yang membaca Quran dapat pahala, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tak mahir baca Quran, dia baca Quran dengan susah payah, dia dapat lagi tambah lagi pahala atas kesusahan itu, menunjukkan bagaimana dalam Islam Allah SWT memerhati dan memberi nilai kepada usaha. Dan kalau sekali kita gagal, bila kita ingat balik ayat Quran macam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, Allah tidak akan uji seseorang kecuali atas kecuali dia itu sebenarnya mampu untuk menanggungnya. Kita kalau nak gunakan nasihat macam tu, kita boleh sampaikan, tapi kita kena sampaikan dengan hati-hati, dengan empathy, supaya dia tak reverse impact. Ya, begitu juga misalnya qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, katakanlah wahai Muhammad, kamu tu tidak akan ditimpa dengan musibah melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Ya, Allah gunakan ayat itu illa ma kataballahu lana, bukannya alaina. Kerana kamu tidak akan diuji, ditimpa musibah kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan untuk kamu dan bukannya ke atas kamu. Untuk kamu itu bermaksud walaupun ia adalah musibah tetapi ia hadir dengan hikmah. Dan hikmah itu ada kebaikan untuk kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ada banyak aspek dalam agama kita yang boleh kita manfaatkan untuk scaffold, ya, untuk tolong pelajar-pelajar ni bina, ya, kerangka-kerangka di kelilingnya untuk mengukuhkan mereka. Jadi itulah harapan saya, mudah-mudahan learn helplessness ini yang mungkin merupakan masalah yang dihadapi oleh majoriti pelajar ketika mana sistem pendidikan kita lebih semangat untuk beri fokus kepada pelajar cemerlang, dan kalau pelajar cemerlang ni boleh buat, yang lain-lain ni kenapa tak boleh buat? Itu adalah satu mindset yang agak ekstrim di dalam kerangka functionalism yang sudah ketinggalan zaman, yang tidak sepatutnya masih lagi mendominasi sistem kita. Kita pada hari ini perlu lebih bersifat interactionist, ia mengambil kira struggle, psikologi, emosi budak-budak, dan ini bukan ikut barat, ya, ini bukan pengaruh daripada pemikir-pemikir barat, tetapi ia adalah juga apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika berhadapan dengan murid-murid yang belajar dengan baginda seperti Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Bila mereka hilang fokus kerana teringatkan keluarga, Rasulullah pause, berhentikan proses belajar tersebut, tanya khabar, apa yang mengganggu fikiran, ceritakan. Dan baginda tidak mempelikirkannya. Tak ada pula Rasulullah kata, macam apalah, hati tisu, lembik nak mampu kan, baru 20 hari tak jumpa family dah teringatkan keluarga, apa benda, jantan apa macam ni. No, never, never, never. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Rasulullah mengiktiraf struggle yang dihadapi oleh Malik bin Al-Huwaris dan anak-anak muda bersama dengannya pada masa itu, dan baginda telah mengubah setting pembelajaran agar masalah itu tidak cukup untuk memberi indikasi bahawa there's no point untuk teruskan juga setting yang sama. Maka Rasulullah ubah cara belajar di rumah masing-masing. Baliklah berjumpa dengan keluarga dan continue pula belajar di rumah apa yang telah dipelajari ketika bersama-sama dengan baginda.
So itulah sedikit perkongsian saya berkaitan dengan learn helplessness yang saya harapkan memberikan sedikit inspirasi kepada guru-guru untuk menjadi murabbi, menjadi pendidik yang mendidik dari hati jatuh ke hati dengan anak murid, kerana sesungguhnya students don't care how much you know until they know how much you care. Para pelajar tidak peduli sebanyak mana kita tahu sehinggalah mereka tahu sebanyak manakah sebenarnya kita peduli dengan apa yang mereka hadapi. Wallahualam. Terima kasih kerana memilih untuk bersama dengan saya pada kali ini. Hingga bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.